لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa pengajian kuliah duha yang saya kasihi, kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita, memberkati pertemuan kita dan menjadikan keampunan Allah Subhanahu wa taala menaungi kita atas setiap ketelanjuran, kekurangan dan kesilapan yang kita lakukan. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akan syafaat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan kita di akhirat nanti bersama dengan orang yang saleh di kalangan hamba-Nya. Begitu juga kepada kedua ibu bapa kita, zuriat keturunan kita dan orang yang kita kasihi dan kita cintai. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung pengajian kita di dalam kitab ataupun susunan hadis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu daripada kitab hadis 40 yang disandarkan penyusunnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada pagi ini kita akan menyambung hadis yang ke-33 daripada silsilah hadis 40. Okey, bersedia semua? Bersedia dah? Okey, bagi saya minum air dulu. Bismillah. Tuan-tuan, minum air ni sedap tuan-tuan. Tapi minum air yang paling menyedapkan, sebagaimana Nabi SAW sebut, fahuwa aryah, ianya lebih melegakan. Iaitu bila tuan-tuan, apabila air itu diminum tanpa bernafas padanya. Kan? Bismillah contohnya. Siapa nak boleh datang depan. Bismillah. Penutup mulut tidak ada pada nafas yang dikeluarkan selepas air masuk. Paling nampak adalah pada cawan. Bismillah. Itu tak? Di luar. Kemudian minum yang baru. Tuan-tuan, Nabi kata aryah. Itu lebih melegakan bagi kamu. Nampak tuan? Itu lebih baik. Maknanya nafas yang keluar daripada tubuh tidak memasuki air ketika saat diminum. Maka air itu mesti diketepikan. Nampak tak? Jadi Pak Haji yang ngeteh duduk dekat warung tu, kadang-kadang hak ni dia tak perasan. Haji kalau nak mengeteh duduk warung tak apa, tapi buat begitu. Ajar kawan-kawan tengah main dam haji tu tuan, macam tu cara minum yang betul. Jadilah jadilah majlis permainan dam sebagai pengajian hadis. Masya-Allah. Baik hadirin semua, insya-Allah taala hadis kita adalah hadis yang ke-33 daripada hadis susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini insya-Allah sama-sama kita lihat dan kita sama-sama insya-Allah amati pelajaran besar dalam hadis ini. Hadirin semua, sebelum saya mulakan hadis ini, ianya sangat berkaitan dengan tajuk kita. Islam ini adalah agama yang bukan hanya menyusun manusia untuk bahagia di akhirat, tetapi Islam adalah agama yang menyusun manusia untuk merasa aman dan tenteram di atas dunia. Okey, maka hadis yang akan kita bicarakan nanti menjadi pokok dan prinsip dan penjaga bahkan kaedah teras bagaimanakah masyarakat akan berada dalam keadaan aman, stabil dan sentosa tanpa sebarang kacau bilau ataupun huru-hara. Tuan-tuan tengok. Hadis ini adalah hadis al-haditsus salis was-salasun. Al-haditsu as-salisu was-salasun.
yaitu hadis 3 dan 30. Artinya hadis yang ke-33 daripada susunan hadis 40. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadisnya berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Hadisnya sampai sini je. Baik. Tuan-tuan, kita amati sama-sama dan cuba fahami sama-sama hadis ini insya-Allah taala. Hadisnya berbunyi, An Ibni Abbas. An Ibni Abbas, ataupun kita baca dengan sambung An Ibni Abbas. Daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Jadi di sini ada nama yang tidak disebutkan, yaitu Abdullah. Maka kalau kita takdirkan bacaan sebenarnya An Abdillah Ibni Abbas. Tahu tak? An Abdillah Ibni Abbas. Maknanya daripada Abdullah bin Abbas, tapi disingkatkan sahaja An Ibni Abbas. Daripada anak lelaki kepada Abbas. Siapa anak lelaki Abbas? Abdullah. Begitu. Okey ya? Faham? Ini kaedah hadis. An Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas, iaitu daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meredai keduanya. Iaitu siapa? Abdullah dan Abbas. Abdullah di jawatannya dan kedudukannya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas adalah pakcik Nabi ataupun bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas ini, pakcik Nabi ini adalah orang ataupun lelaki yang pernah bersama-sama, belum Islam lagi, tetapi menyertai bai'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meterai bersama penduduk Yathrib yang datang ke Mekah pada perjanjian Aqabah. Okey, yang kita bicarakan dulu, kita pernah bicarakan. Bai'ah Aqabah. Pakciknya ni belum Islam, tapi dia tengok perjanjian itu, dia jaga, dia kawal Nabi, dia bantu Nabi. Itu belum Islam lagi pada waktu itu. Maka setelah itu dia Islam, lalu dia dapat anak, anaknya bernama Abdullah. Jadi Abdullah dengan Nabi adalah sepupu. Okey, sepupu. Dan Abdullah usianya jauh lebih muda daripada Nabi SAW. Walaupun sepupu, tetapi umurnya jauh beza. Okay? Ketika Nabi telah pun menjadi Nabi dan Rasul, Abdullah Ibnu Abbas masih kecil. Bahkan masih terlalu kecil. Okay? Lalu di sinilah berlakunya, tuan-tuan, satu peristiwa yang amat agung ataupun besar dalam kehidupan Abdullah Ibnu Abbas, iaitu ketika mana beliau telah didoakan oleh Nabi SAW dengan kemahiran dan kelebihan menafsirkan atau mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Ada riwayat menyebutkan Nabi meletakkan tangan pada dadanya, ada yang menyatakan tak. Tapi yang penting Nabi doakan Abdullah Ibnu Abbas. Apa Nabi bacakan kepada Abdullah Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ini kefahaman yang mendalam di dalam urusan agama. Dan ya Allah, jadikanlah ia mahir di dalam perkara mentakwil, ya seperti mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata Abdullah Ibnu Abbas belum dia terlalu besar, tetapi telah menjadi rujukan dan unggul di dalam ilmu-ilmu agama. Menjadi rujukan para sahabat terhadap beberapa hukum hakam dan ilmu-ilmu agama. Khususnya di dalam bidang memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Inilah namanya Abdullah Ibnu Abbas. Okey tuan-tuan. Okey, Abdullah Ibnu Abbas. Maknanya tuan-tuan, ilmu ini selain datang dengan sungguh-sungguh belajar, dia sebenarnya juga datang dengan anugerah daripada Allah. Kan? Dia ada ilmu yang datang dengan bersungguh.
Sungguh ulang kaji, hafal itu, hafal ini, pergi. Tetapi ada juga ilmu itu yang datang dengan usahanya yang sedikit, tetapi Allah berikan banyak. Nampak? Usahanya sedikit, Allah berikan banyak. Ada juga yang usahanya banyak, Allah berikan banyak. Okey? Allah berikan banyak. Jadi ilmu ni tuan-tuan, kita ada usaha. Tetapi yang bagi kefahamannya itu adalah Allah. Nabi SAW kalau ikut majlis ilmu tu Nabi bagi kat sahabat semua, bagi. Tapi yang gemilang di kalangan sahabat itu ada beberapa orang yang menjadi tokohnya. Contohnya dalam ilmu faraid, siapa tokoh paling hebat dalam faraid? Kenapa Ustaz sebut faraid? Kan baru ni isu faraid. Kan? Rakyat Malaysia ni tuan-tuan, dia sebenarnya tuan-tuan tengok hikmahnya. Allah sedang nak bagi belajar satu ilmu. Dulu kita belajar tentang ilmu pertukaran jantina. Habis dah cerita tu, tuan-tuan belajar tentang bagaimana orang sebelum daripada ni orang belajar tentang ilmu faraid bila kematian Abang Bocil. Semoga Allah merahmatinya. Okey, lepas tu berlaku pula isu cikgu merangkak. Jadi orang rakyat Malaysia semuanya belajar tentang adab menuntut ilmu. Nampak tak? Lepas tu habis dah berlaku pula peletakan jawatan Perdana Menteri. Orang mula belajar pula tentang perlembagaan dan demokrasi. Nampak? Semua orang sedang belajar. Itu hikmahnya tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, ilmu yang kita nak belajar, contohnya faraid, siapa tokoh dia? Di kalangan para sahabat. Hadirin semua, ingat nama ni, tuan-tuan. Kalau tafsir itu Ibnu Abbas, kalau fiqh itu Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Ali. Tuan-tuan, tokohnya, semua sahabat ramai yang alim, tapi ini tokoh-tokoh besarnya. Kalau kekhalifahan itu Umar ibn Al-Khattab, tuan-tuan. Kalau kelembutan dan kesantunan itu dikenali dengan Uthman ibn Affan, maka ilmu harta pusaka dan faraid, tokoh besarnya adalah Zaid. Kata Nabi SAW, afradukum Zaidan. Orang yang paling memahami faraid itu adalah Zaid. Nampak tak? Tapi Ibn Abbas memiliki keistimewaan yang lain daripada keistimewaan tersebut. Baik, selesai tuan-tuan. Ani bin Abbasin, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang Allah, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan tengok, hadis ni kata Imam Nawawi adalah prinsip terpenting, antara prinsip yang penting dalam pembinaan syariat Islam. Prinsip yang sangat penting dalam pembinaan syariat Islam. Dengan adanya ini, tuan-tuan, Islam telah berjaya menjadi satu solusi kestabilan dalam masyarakat. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, "Lau yu'tan nasu bida'wahum", kalaulah diberikan, yu'ta diberikan, an-nasu orang ramai ini, manusia ini, bida'wahum dengan apa yang mereka dakwikan. Maksudnya apa? Kalau dikira dan diambil semua dakwaan manusia, ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Kalaulah kita menerima apa sahaja dakwaan orang ramai, pastilah setiap orang itu akan menghalalkan harta orang lain bukan dengan cara yang benar. Faham tuan? Faham tak? Sekali lagi saya ulang. Ini teras kaedah prinsip syariat. Kalaulah diberikan manusia itu ruang kepada dia untuk mendakwa harta orang itu dengan sesuatu dakwaan, habislah harta manusia dan darah manusia akan dihalalkan atau diambil dengan mudah. Nampak tak? Maknanya apa? Kalau orang ramai ini diberikan kebebasan untuk mendakwa dan mendakwi macam tu saja. Contohnya tuan-tuan, saya katakan kepada Haji Razak, Haji Razak, kereta yang Haji Razak pakai dah 30 tahun tu sebenarnya saya punya. Dah macam tu je. Saya terus ambil, rampas kuncinya. Pasal saya orang muda, saya tolak dia terjatuh. Contoh tuan-tuan. Okey, ada kuncinya. Tak, saya ambil terus. Kalaulah dakwaan sahaja membolehkan harta orang diambil, habis semua harta manusia akan dirampas. Begitu. Nampak tak? Ataupun darah manusia dan maruah mereka akan diambil. Tapi Nabi sebutkan satu kaedah.
Kaedah inilah yang menjadikan syariat Islam itu diiktiraf sebagai syariat yang menjaga hak asasi manusia. Kan? Apa dia? Kata Nabi SAW, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi mesti mendatangkan bukti bagi orang yang mendakwa. Faham? Maknanya kamu tak boleh suka-suka dakwah. Faham kan? Abang Nasir yang jual Maggi, bukan Maggi kan, saji di luar tu tuan-tuan, itu sebenarnya ambil daripada kereta saya. Sebenarnya kereta dia. Tapi sebab saya dakwah tuan-tuan, saya terus boleh ambil itu. Kalau semua orang boleh, tapi kata Islam, al-bayyin tu ada. Kamu mendakwa itu kamu punya. Baik, datangkan bukti. Datangkan bukti. Kalau ada bukti, pendakwaan kamu itu kuat. Kalau tak ada bukti, kosong seorang itu. Faham kan? Seorang itu tak ada apa-apa palitan. Walaupun seluruh majlis muttaqin mengatakan orang ini curi duit tabung. Semua kata dia curi duit tabung, dia curi duit tabung, dia curi duit tabung, dia curi tabung, dia curi tabung. Ramai orang. 221 orang kata dia curi duit tabung. Ya, tak boleh ya. Tak cukup 222 ya. Kan? 221 orang pergi kata dia curi duit tabung. Tapi tanya semua, kenapa kamu kata curi duit tabung? Tak tahu. Orang sebelum saya kata gitu. Orang sebelumnya kata begitu. Sebelumnya kata begitu. Tapi semua tidak berjaya mendatangkan bukti. Orang itu walaupun dituduh seramai 221 orang, dia dalam Islam dikira bebas. Tiada siapa boleh mengambil tindakan ke atasnya. Faham tak tuan? Inilah prinsip syariat yang adil di dalam pendakwaan dan hukum hakam janayah. Kan? Orang ni dakwa tu curi duit besi. Memang dia penagih dadah. Tapi tuan-tuan kata dia curi besi longkang masjid. Tetapi tak ada satu pun bukti. Sama ada orang nampak ataupun nampak ada di rumahnya. Kalau sekadar dakwaan walaupun dia orang jahat, dia tidak boleh disabitkan kesalahan. Ini syariat Islam. Islam menjaga hak asasi manusia. Kalau betul kamu nak dakwa dia, datangkan bukti. Baik, apa dia bukti yang diiktibar dalam syariat? Tuan-tuan boleh tulis. Faham tak? Dah faham tuan-tuan? Kalau nak dakwa seorang itu bersalah, ataupun hartanya itu kita punya, ataupun apa, dia mesti mendatangkan bukti. Tak ada bukti dalam Islam, kosong orang itu. Bukti yang paling kukuh sekali apa dia? Iaitu pengakuan orang yang didakwa. Kalau dia mengaku je, selesai masalah. Dah, terus ambil tindakan. Faham kan? Mahkamah panggil dia. Mat, betulkah kamu yang bawa kenderaan 300 km sejam di dalam lebuh raya Gopeng ke Simpang Pulai? Kereta kamu ke? Tuan-tuan? Ini belum keluarkan gambar, belum keluarkan kamera apa namanya? Kamera apa? AES. Tapi orang tu sendiri dia kata, betul Tuan Hakim. Dia kata betul je. Udah, yang lain tak payah keluar pun tak apa. Faham tak? Kalau orang yang dituduh mengatakan iya, itulah bukti yang paling kuat. Kerana yang didakwa, dia telah mengaku. Faham tak? Okey, jadi bukti yang paling kuat itu adalah bukti pengakuan sendiri. Pengakuan sendiri. Satu. Yang kedua adalah saksi. Saksi. Dia kata nampak orang ini curi kepala paip masjid. Tapi kat bandar ni saya tak nampak ada isu kepala paip masjid hilang tuan-tuan. Kalau kat kampung saya selalu hilang. Surau kampung saya kepala paip selalu hilang. Kepala paip yang mahal tu, yang warna kuning tu. Yang berat tu, tembaga tu tu, hilang saja, hilang. Waktu tukar yang plastik, tapi yang plastik air pula bocor. Kan? Jadi pening tuan-tuan. Surau pun pening, tukang curi tu pun pening. Pasal nak curi apa lagi dah tak ada. Surau bukannya banyak dekat kampung. Nampak tuan? Jadi hadirin semua, tengok tuan. Jadi apa saya nak sebut tadi? Maka perlunya pembuktian kedua kalau tidak ada pengakuan, iaitu dengan melalui saksi. Kalau ada saksi, kuat. Sebagai contoh, Islam telah menggunakan kaedah hutang. Surah yang paling panjang, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat hutang.
Tuan-tuan boleh tak bayang, Quran ini ajarkan manusia kehidupan akhirat yang sejahtera. Tetapi Quran telah menyebutkan ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang, tentang urusan wang. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan hanya mengatur manusia supaya bahagia di akhirat, tetapi Islam telah datang menyusun setiap detik dan inci dalam kehidupan manusia untuk aman dan sejahtera kehidupan dunianya. Supaya apa? Tidak ada perkelahian, pergaduhan, percakaran sesama manusia dengan sebab tidak ada ketelusan dan ketulusan. Lalu Quran turunkan ayat, Allah turunkan ayat hutang yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi hutang, maka hendaklah kamu catat hutang itu. Catat, tulis. Okey, Mat pinjam kepada saya RM5,000. Nampak? Dan beliau telah berjanji akan membayarnya pada tarikh sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Sign dua-dua. Ambil 2 orang saksi, letak. Tuan-tuan, saksi dalam hutang disuruh oleh Islam. Allah sebut dalam Quran dalam ayat yang sama, wa ashhidu, dan jadikanlah 2 orang saksi di kalangan lelaki sebagai saksi kepada hutang. Jadi saksi adalah pembuktian yang kuat. Katalah tiba-tiba Mat yang dah pinjam hutang ni, dia kata orang tu minta balik, Mat aku nak RM5,000 balik. Mana ada, aku tak ada pinjam kamu. Nampak benar? Lalu orang ni datang membawa bukti surat. Tapi surat tu kata, ini bukan sign aku. Dia datang bawa 2 orang saksi. Hakim akan mendengar daripada itu. 2 orang saksi yang adil. Kalau 2 orang saksi lelaki tidak ada, maka 1 orang saksi lelaki mewakili 2 orang saksi perempuan. Faham tak? Maknanya kalau ada seorang lelaki, mesti datangkan 2 orang lagi perempuan. Maka 2 orang perempuan menyamai 1 orang lelaki. Faham tak? Okey? Baik. Nanti timbul pula soalan, Ustaz, kenapa 2 orang perempuan menyamai 1? Tuan-tuan. Ini yang sister ini Islam suka ni. Tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Tuan-tuan. Banyak faktornya, tuan-tuan. Banyak faktor. Di antara faktornya adalah perempuan ini emosinya kuat. Jadi bila sesuatu peristiwa berlaku itu, kalau dia waktu tu teremosi, lalu akan mengakibatkan akalnya kurang memberikan pertimbangan yang baik. Faham tak? Saya bagi contoh, tuan-tuan. Dia nampak babi kena langgau. Dia, jadi dia bukan nampak betul-betul yang langgau tu siapa. Sebab dia takut. Dia tengok. Lepas tu polis tanya, Puan nampak babi? Ya, saya nampak babi di langgau. Siapa yang langgau? Tu. Sebenarnya langgau lain. Pasal masa dia tengok, dia takut. Dia tak nampak. Orang lelaki, mana babinya? Oh, yang langgau ini. Nampak? Jelas. Kenapa? Kerana lain. Perasaan, sikap, ketakutan berbeza. Maka kalau ada 2 orang, tuan-tuan, dia menguatkan yang pertama. Kalau yang pertama kata dia, yang kedua berkata dia, betul lah dia. Nampak? Jadi tuan-tuan, itu antara faktor. Dia banyak lagi faktor, tapi di antara faktor. Bukan menunjukkan itu kelemahan bagi perempuan, tak. Bukan kelemahan. Tetapi itulah sebenarnya keistimewaan wanita. Nampak tuan? Syah, cover line, tuan-tuan. Itulah keistimewaan wanita. Dengan adanya emosi itulah, tuan-tuan, anak-anak membesar. Dengan adanya emosi itulah, tuan-tuan, suami pergi kerja, balik petang, anak terus terjaga, makannya cukup, pampasnya ditukar. Nampak, tuan-tuan? Sebab adanya apa? Emosi. Emosi kasih sayang, emosi sedih, emosi cinta. Itu kelebihan bagi mereka. Cuba orang lelaki pun ada macam tuan. Habis, tuan. Habis. Nampak? Inilah keunikan dan keajaiban ciptaan Allah bagi manusia. Okey, itu kita akui, tuan-tuan. Tapi dalam bab penyaksian, kekuatan Allah bagi lelaki dan perempuan 2 orang menyamai seorang lelaki. Kerana tabiat penciptaan wanita ada sikap itu. Dan tabiat penciptaan lelaki berbeza pula daripada itu. Baik, selesai. Hadirin semua. Dalam hutang, Allah suruh datangkan 2 orang saksi menjadi saksi kepada setiap transaksi hutang yang dilakukan. Begitulah dalam setiap pendakwaan. Kalau dakwa seorang itu dengan satu dakwaan, pertama datangkan bukti. Bukti yang paling besar, pengakuan orang tu. Kalau dia tak mengaku, datangkan saksi. Kalau tidak saksi, datangkan bukti-bukti lain yang menyokongnya. Contoh, CCTV. Contoh, kertas dan surat. Contoh, forensik datang tengok cap jari. Itu semua bukti. Nampak tak? Itu semua adalah bukti. Jadi tuan-tuan, apa saya nak maksudkan? Setiap orang dalam pandangan Islam, dia tidak ada apa-apa kesalahan.
sampai dia dibuktikan bersalah. Itulah maknanya. Faham tak? Saya tak ada kesalahan apa-apa. Tak ada kesalahan apa. Sampai ada pembuktian salah, barulah saya salah. Nampak tuan? Di sinilah tuan-tuan, satu kerja yang sangat besar dan sangat mencabar bagi orang yang menjawat jawatan sebagai qadi ataupun hakim. Nabi SAW menyebut, apa kata Nabi? Al-qadi thalatha. Qadi itu, hakim itu yang putuskan hukuman dan perbicaraan ada 3. 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Nak cerita yang apa tuan-tuan? Orang yang menjadi pemutus hukum, hakim maupun qadi, boleh kata kebanyakannya mudah terjatuh ke neraka kerana dia tidak adil dalam memutuskan hukuman. Contohnya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun mendengar daripada sebelah pihak dan tak dengar daripada pihak yang lain. Boleh masuk neraka, tapi 1 masuk ke dalam syurga bila dia betul-betul menghukum mengikut kaedah dan lunas-lunasnya yang tepat. Ini Islam tuan-tuan. Islam amat mengambil berat tentang ini. 2 orang datang kepada Nabi SAW bergaduh tentang telaga. Nabi datangkan. Tuan-tuan, Nabi kalau ikutkan wahyu datang boleh cerita. Tapi tak, Nabi kata datangkan 2 saksi. Kalau kamu tak boleh datangkan, apa yang buat? Tuan, saya tak ada saksi. Tuan-tuan, berlaku apa? Wal yaminu ala man ankara. Itu kaedah kedua. Apa dia? Dan hendaklah bersumpah bagi orang yang mengingkarinya. Mat, besi masjid ni kamu yang curi kan? Dia kata tak. Kalau Pak Haji kata saya yang curi, datangkan saksi. Ini penagih dadah yang belajar hadis tuan-tuan. Dia penagih dadah dan dia belajar hadis. Tuan-tuan. Lagi dahsyat kalau dia baca hadis 33 Imam Nawawi tuan-tuan. Itu lagi dahsyat. Collab kita. Baik, hadirin semua. Dia kata, Pak Haji, buktikan. Memang saya betul jahat kat kampung ni. Tapi saya tak tergamak nak curi masjid punya. Saya tahu, kalau saya curi tokong punya, saya tergamak. Tapi masjid saya tak tergamak. Ini baik tuan-tuan. Penagih dadah yang baik. Hadirin semua, dia kata, Pak Haji kalau betul nak kata saya yang mencuri, datangkan bukti. Inilah tuan-tuan kaedah Islam. Seorang tidak akan dipalitkan dengan apa jua kesalahan sampai wujudnya bukti. Walaupun 1000 dan 1,000,000 orang mengatakan perkara yang sama. Nampak kan? Baik. Kalau hakim pula memutuskan hukuman dia salah sebab ramai orang kata dan dia bukan saksi, maka hakim itu dikira berdosa dan bersalah. Nabi SAW sebut apa dia? Orang yang memutuskan hukuman dalam keadaan tidak betul, iaitu berdusta, maka dia akan bertemu Allah nanti di akhirat. Allah murka ke atasnya. Bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana kamu memutuskan hukuman manusia dengan cara yang tidak benar. Tak dengar kedua-dua pihak, tak kaji dengan baik, lalu kamu putuskan hukuman. Sebab tu tuan-tuan, kerja hakim, kerja qadi bukan kerja yang ringan, kerja yang amat berat. Kakinya sebelah di neraka, sebelah di syurga. Kalau adil dalam hukuman, syurga. Kalau tak adil dalam hukuman, neraka. Ini prinsip Islam. Tuan-tuan bayangkan, dengan adanya prinsip ini, masyarakat jadi terjamin. Kalau tidak, semua orang dakwah, hak tu harta aku, kereta tu aku punya dulu, beli sama-sama, itu ini. Tak ada agreement perjanjian, tak ada tulisan, tak ada saksi, tak ada catatan. Jadi ini perkara yang akan menjadikan, membuka ruang kepada perkelahian, pergaduhan dan perseteruan. Clear? Bagi orang yang mengingkari dakwaan tersebut, dia mesti bersumpah. Tuan, kata kepada ni, kamu kata dia ambil duit kamu? Ya. Kamu ada bukti? Saya tak ada bukti. Kamu betul ambil duit dia? Saya tak ambil. Baik. Sumpah betul-betul kamu tak ambil. Tuan, lalu dia sumpah. Maka dua-dua lepas. Setiap orang yang tidak ada pembuktian, dia terlepas daripada hukum. Tuan-tuan, ada satu kisah diceritakan oleh para ulama Islam. Berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kisah tentang 2 orang wanita yang bawa, seorang wanita bawa anak dia, seorang wanita bawa anak dia. Macam orang dulu tuan-tuan. Orang dulu kalau perempuan tuan-tuan, dia nak ambil air kat mana? Ambil air nak masak. Dia kena pergi atau pergi sungai. Ataupun kalau nak basuh baju, dia tak ada washing machine tuan-tuan, tak ada. Kedai lobi yang diri lagi tak ada dekat kampung.
Dan lagi tak ada. Dan dryer lagilah tak ada. Jadi kalau mereka nak basuh baju, dia akan pergi dekat parit, pergi dekat sungai, gosok baju. Jadi dikisahkan orang ini pergi ke satu tempat dengan kawannya, bawa anak. Yang ni bawa anak, yang ni bawa anak. Satu tua, satu muda. Bawa anak, bawa anak. Ketika mereka pergi ke suatu tempat dengan hajat yang sama, tiba-tiba seorang anak daripada dua orang itu dimakan serigala. Diceritakan kisah ini berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Dimakan serigala. Makan serigala. Bila makan serigala, orang yang umurnya lebih tua ni, dia ambil anak tadi, kemudian balik semula ke tempat dia, dia kata, ini anak aku yang kena makan anak kamu. Nampak? Ini maknanya anak seorang je dah kena makan serigala. Kan? Jadi begitu. Hadirin semua. Jadi biar ramai-ramai tuan-tuan ya. Biar ramai. Usahakan untuk ramai. Semalam kami baca tafsir daripada doa Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria ni tuan-tuan dah beruban dah. Tapi tak ada anak lagi. Isterinya pula tua dah. Boleh kata secara biologi dan klinikalnya tak ada anak dah. Tuan-tuan. Tapi setelah dia terkejut tengok Maryam duduk di atas tempat yang tinggi, tak ada orang boleh naik. Tapi ketika dia naik di tempat Maryam, dia jaga Maryam kan? Wa kaffalaha Zakaria. Dia jaga Maryam. Dia naik tengok ada buah di sisi Maryam. Faham tak? Yang jaga makan dia, maknanya yang hantar makanan Nabi Zakaria. Dia jaga Maryam. Maryam ni anak kepada Imran, anak keluarga Imran. Dia naik, dia pergi. Setiap kali dia naik, dia pergi tengok, ada buah. Sedangkan yang hanya boleh naik tangga itu disimpan oleh Zakaria dekat Masjid Al-Aqsa. Zakaria je yang simpan. Tapi dia naik, dia tengok ada buah. Orang tak boleh naik sebab tempatnya tinggi dan tangga itu disimpan oleh Nabi Zakaria. Lalu dirakamkan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Ayat 35 ke 37 Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa." Ketika Zakaria masuk tengok Maryam, "Wahai Maryam, ini buah mana datang?" Peliknya buah itu tuan-tuan, tak ada orang boleh naik. Buah itu yang lebih pelik apa dia? Buah yang ada pada Maryam adalah buah musim panas sedangkan cuaca musim sejuk. Contohnya buah tembikai patutnya keluar musim panas. Tapi musim sejuk dekat Maryam ada buah musim panas. Buah musim sejuk ada waktu musim panas, buah musim panas ada waktu musim sejuk. Faham tak? Maknanya kalau orang pun bawa, orang tak akan boleh keluarkan buah macam tu. Zakaria pelik. Lalu Zakaria pun tanya, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Macam mana boleh datang buah ini kepada kamu wahai Maryam? Apa jawab Maryam? Apa jawab Maryam? Allah rakamkan dalam surah Ali Imran. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai Zakaria, sesungguhnya buah ini datangnya daripada sisi Allah. Dan Allah apabila nak berikan rezeki kepada seorang, dia akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Zakaria bila dengar je macam tu, apa dia buat? Oh, kalau gitu hampir mustahil buah ni boleh ada, tapi boleh ada, maka hampir mustahil aku ni nak dapat anak sebab dah tua, tapi mesti boleh dapat anak juga. Nampak? Lalu dia pun berdoa. Apa doa Nabi Zakaria? Pak Haji tulis, Pak Haji. Haji Mahfuz tulis. Tulis, mana tahu bulan depan akikah. Tulis je. Jangan rasa mustahil. Nabi Zakaria tuan-tuan, mula-mula rasa begitu. Tapi bila tengok keajaiban rezeki yang Allah kurniakan kepada Maryam, buah musim panas pada musim sejuk, buah musim sejuk pada musim panas, di tempat yang tak ada orang boleh naik, dia je pergi. Dia kata kalau begini Allah boleh bagi rezeki, takkan aku cuma nak anak tak boleh. Lalu dia pun berdoa. Doa tu ada dalam surah Ali Imran. Jadi buka, ramai buka. Abang Nasir pun buka juga. InsyaAllah. Kak, insyaAllah Kak ya, kita doakan. Doa Nabi Zakaria. Apa doa dia? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hafal tuan-tuan doa ni? Haji Mahfuz hafal. Doa lepas sembahyang. Rabbi habli, ya Allah kurniakan kepadaku. Min ladunka, daripada sisimu. Dzurriyyatan thayyibatan, zuriat yang baik.
innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah orang yang mendengar segala permintaan. Tuan-tuan boleh bagi ke anak-anak yang baru kahwin apa semua, mudah-mudahan dapat rezeki anak yang baik, dzurriyyatan thayyibatan. Dia doa aja macam tu tuan-tuan, dengan keyakinan macam mana Maryam dikurniakan Allah dengan rezeki yang tak disangka-sangka, dia kata dia pun mungkin boleh dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Okay, Tok Razali? Mana tahu? Kan, tuan-tuan? Hadirin semua, dia doa. Tuan-tuan tahu, dia doa sahaja. Apa berlaku? Sedang dia solat. Allah rakamkan dalam surah Al-Imran. Yusalli fil mihrab. Sedang dia solat di atas mihrabnya. Malaikat pun datang dan berkata, Inni ubashiruka bi kalimatin musaddiqan lima baina. Aku datang kepada kamu nak berikan berita kepada kamu bahawa kamu akan dikurniakan anak. Namanya Yahya. Wa sayyidan wa hasuran. Dia akan menjadi penghulu. Maknanya apa? Yahya akan diangkat menjadi Nabi. Faham tuan-tuan? Jadi anak Nabi Zakaria yang lahir namanya Yahya. Inilah anugerah Allah hasil daripada doanya. Doa ini datang daripada dia melihat Maryam yang dapat rezeki yang luar biasa. Okey? Nah, insya-Allah tuan. Masya-Allah. Nampak ramai yang catat tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untung orang Taman Meru tuan-tuan. Maknanya taman kita ni ada sentiasa pelapis. Saya tak nak tuan-tuan jadi macam taman golf. Kesian taman golf tuan-tuan. Maknanya anak-anak semuanya dah pergi KL. Apa tu tak ada pelapis. Jadi kalau macam ni, ramai nanti pelapisnya jadi meriah taman kita insya-Allah. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian. Jadi ini doa Nabi Allah Zakaria. Saya nak cerita Nabi Sulaiman tadi. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman alaihissalam, tuan-tuan, ketika mana dua perempuan ini datang, satu mendakwa, dia kata apa? Dia kata, Sulaiman, ini anak aku. Yang tua kata, ni anak aku. Anak dia dah kena makan serigala. Yang muda kata apa? Dah, wahai Nabi Allah, ini anak aku. Ini anak aku. Sekarang dua-dua mengaku anaknya. Apa Nabi Sulaiman nak buat? DNA? Ya salam. Tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Hatta dalam memutuskan hukum di kalangan manusia, Nabi pun tidak diturunkan wahyu orang ni betul salah. Faham tak? Maknanya apa? Nak ajarkan kepada manusia apa dia tuan-tuan? Berhukum mesti berdasarkan fakta dan bukti. Tak boleh senang-senang. Tak, kamu salah, kamu salah. Tak. Mesti dengan fakta dan bukti. Kamu kata dia ambil duit, datangkan bukti. Kamu kata dia menipu, datangkan bukti. Kamu kata dia curi, datangkan bukti. Semua mesti dengan pembuktian. Selama tidak ada bukti, orang itu dikira bebas dan kosong. Hearsay tak menjadi bukti. Tuan-tuan tengok Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika mana dia mendengar dua-dua, apa dia buat? Ini otak bijak. Ini hakim yang bijak. Apa dia buat tuan-tuan? Dia kata tak apalah begini. Buat sini anak tu, aku belah dua, kamu ambil separuh, kamu ambil separuh. Boleh? Tanya dekat yang tua. Yang tua kata, okey boleh. Yang muda kata, tak payah, ini anak dia, bagi kat dia. Apa dia dapat? Nabi SAW kata, dah, anak ini yang muda punya. Kenapa? Kerana perasaan seorang ibu takkan membiarkan anaknya dibunuh. Faham tak? Dan yang tua tadi kata, tak apalah, belah je dua. Sebab bukan anak dia. Tuan-tuan, lalu Nabi Sulaiman dapat dengan ikrar daripada yang muda menunjukkan itu adalah anaknya. Lalu dibagikan kepada yang muda. Nampak tuan-tuan? Ini kaedah. Kaedah di dalam pensyariatan. Okey, apa kesimpulan kepada kisah dan cerita ini tuan? Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Islam menjaga hak harta manusia dan hak maruah manusia dan darah manusia. Tak ada siapa boleh ambil harta orang dengan mudah. Tak ada siapa boleh jatuhkan maruah manusia. Dan tak ada siapa boleh membunuh atau mengambil hak mana-mana manusia. Melainkan dengan hak yang benar. Itu satu. Yang kedua, ini paling penting. Setiap orang tidak akan dikira bersalah sampai dibuktikan bersalah. Itu paling penting. Setiap orang tak akan dikira bersalah sampai dibuktikan bersalah. Sampai dibuktikan bersalah. Dua. Yang ketiga, kerja hakim dan qadi adalah kerja yang amat berat dalam menyelesaikan konflik di kalangan manusia kerana ianya berada di antara dua. Memutuskan dengan adil, dengar daripada kedua pihak.
ataupun tidak memutuskan dengan adil, lalu dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, dan yang terakhirnya tuan-tuan, disinilah kita semua memahami Islam adalah agama yang mencatur kehidupan dunia dan mencatur kehidupan akhirat. Untuk kedua-dua alam ini manusia hidup dalam keadaan baik, sejahtera, aman dan sentosa. Silakan kalau ada soalan. Oi, banyaknya. Silakan je. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjelasan kisah itu. Yang mana ya? Kisah Sayyidina Ali kot, no? Ya, kisah Sayyidina Ali, baju besi, tuan-tuan, iaitu sahabat Nabi yang Muslim gagal mendatangkan bukti. Tuan-tuan, gagal mendatangkan bukti, tapi memang betul dia ambil. Tapi gagal mendatangkan bukti, lalu nak dijatuhkan hukuman ke atas yang gagal, yang mendakwa tapi gagal mendatangkan bukti. Akhirnya keislaman lelaki itu menyatakan adilnya Islam sampai orang Islam sendiri yang mendakwa, tetapi Islam menjatuhkan hukuman ke atasnya sebab tak ada bukti. Tapi dia tahu dia salah. Dia melihatkan keadilan itu, lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ini dikatakan juga berlaku pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila seorang yang mendakwa sultan melakukan kezaliman ke atasnya, lalu qadi panggil, hakim panggil, sultan datang, sultan waktu itu raja lah, paling tinggi lah tuan-tuan ya. Datang, yang menuduh, yang dituduh datang, yang menuduh datang. Lalu dia tak dapat datangkan bukti, lalu dia mengatakan hukuman ke atasnya. Hukuman ke atasnya menunjukkan apa? Tuan-tuan, adilnya Islam tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat siapa dia. Sebab itu tuan-tuan, minta maaf kita sebut tuan-tuan, sistem perundangan yang paling tepat apa dia? Apa dia? Pemerintah mesti berada di bawah kuasa hakim dan undang-undang. Baru dia boleh dijatuhkan hukuman. Faham tak? Tapi kalau pemimpin tertinggi dia berada di atas mahkamah, dia yang melantik peguam, melantik hakim, melantik apa-apa tak kisah. Bahaya. Kenapa? Kerana nanti akan ada pendakwaan yang terpilih. Jadi kaedah dalam Islam, hatta sahabat Nabi, tuan-tuan, kalau dia khalifah, hakim dan qadi boleh panggil. Khalifah, mai turun. Nampak? Kenapa? Kerana kemasukan duit hakim bukan daripada khalifah, tapi daripada Baitul Mal. Faham tak? Maknanya apa? Dia mesti dipisahkan di antara institusi kehakiman dan mesti dipisahkan daripada institusi apa dia? Pentadbiran. Kehakiman satu yang takkan boleh diganggu dan duitnya pun bukan daripada pentadbiran. Pentadbiran satu, barulah akan ada hukuman yang adil. Nampak tuan? Jadi di mana pun tempat, di Amerika ke, tapi Amerika nampak lebih adil tuan. Amerika di antara sistem mahkamah antara yang adil. Walaupun mereka kafir. Maknanya dia tak meletakkan siapa pun boleh didakwa. Tuan ingat Donald Trump pun nak dijatuhkan isu dalam mahkamah antarabangsa ataupun mahkamah US. Maksudnya apa tuan-tuan? Mestilah sistem kehakiman berada di atas pemerintah. Bukan pemerintah atas sistem kehakiman. Kalau tidak, sistem kehakiman tidak akan boleh berlaku adil. Ini kaedah. Mesti dipisahkan di antara dua. Inilah yang berlaku zaman pemerintahan Islam. Apa dia? Perundangan satu perkara yang berbeza. Pentadbiran satu yang berbeza. Kerana pentadbiran akan berubah. Sedangkan perundangan dia kekal. Siapa yang bersalah, bersalah. Siapa yang tak bersalah, tak bersalah. Dia kekal. Jadi tak boleh berada di bawah sistem. Ini namanya sistem tuan-tuan. Islam datang dengan sistem. Dia tahu yang kedua. Ya. Okey. Sebab takut, okey. Baik. Boleh. Dia boleh menolak jawatan itu kalau dia takut tak berlaku adil. Tetapi seandainya tidak ada hakim yang paling layak melainkan dia, lalu sultan atau pemerintah memutuskan mesti dia kena ambil kerana atas kelayakan dia je yang boleh menyelesaikan konflik ini. Selesai. Silakan Tok. Amla. Jadi tugas membuktikan itu diletakkan kepada yang kena tuduh. Kena tuduh yang membuktikan. Yang dia tak lakukan lah. Mana dia bukan tanggungjawab untuk orang yang Menuduh. menuduh. Tapi yang dituduh mesti dibuktikan. Kalau itu yang berlaku kurang tepat. Sebabnya apa? Kalau begitu kesian orang. Dia dituduh, dia yang kena cari bukti. Saya tak buat.
Kaedah yang tepat apa dia? Dia dituduh, dia bersumpah. Kalau orang yang menuduh tak ada bukti, kaedah dalam Islam, nanti tengok. Kaedah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Mudda'i ini dalam bahasa Arab artinya penuduh. Maknanya pembuktian mesti datang daripada penuduh. Jadi dalam kes ini ada dia keputusan yang dibuat oleh Hakim. parlimen tidak sejajar dengan kehendak Islam. Betul. Itu kita kata, kita berada dalam sistem yang sepatutnya perundangan tidak boleh dicampurkan dengan pentadbiran. Pentadbiran maknanya yang pemilihan apa semua ini. Tak ada. Dia mesti bebas. Bila bebas, barulah akan ada pendakwaan yang jujur dan telus. Dan kaedah dalam Islam, tuan-tuan, susah. Kalau saya kena tuduh, saya kena cari bukti saya tak buat. Penatlah saya. Bila saya nak cakap PhD saya? Bila saya nak pergi mengajar mutakin? Saya orang tuduh, ustaz curi tabung masjid. Tuan, saya nak pergi mengaji, dah mahkamah panggil datang. Penatlah saya. Betul tak? Faham tak? Jadi Islam apa? Semua umat manusia adalah bersih daripada sebarang tuduhan. Bersih. Sampai bila datang satu pendakwaan, yang mendakwa mesti datang dengan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti mesti didatangkan oleh yang mendakwa. Wal yaminu 'ala man ankara. Tetapi sumpah dibangunkan oleh orang yang nak ingkar dakwaan itu. Dia kata tak, saya tidak melakukan ini. Saya bersumpah dengan sekian dan sekian dan sekian, saya tak melakukannya. Tapi kalau datang bukti selepas itu, dia mesti kena bertanggungjawab di atas bukti. Itu kaedahnya. Kalau tidak, kesian kepada yang dakwa. Kalau saya kena, kesianlah kat saya. Macam mana saya nak hidup? Orang ni dakwa saya ambil tabung masjid. Orang tu dakwa saya rasuah. Orang dia ada 50 pertuduhan ke atas saya. Dan semua pertuduhan itu saya kena buktikan saya tak bersalah. Bila saya nak cari kerja, bila saya nak sarang anak-anak, bila saya nak siapkan PhD, susah. Jadi yang senangnya apa? Kamu dakwa dia, datangkan bukti. Kamu dakwa dia, datangkan bukti. Selama bukti tidak wujud, dia tidak dikira bersalah. Inilah kaedah dalam Islam. Wallahu alam. Saya sebut atas apa yang ada dalam syariat Islam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.